Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala An Abdullah bin Mas'ud qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbah faqala atardawna an takunu rubu'a ahli al-jannah qulna na'am qala atardawna an takunu thulutha ahli al-jannah qulna na'am qala atardawna an takuna syatra ahli al-jannah qulna na'am qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli al-jannah wa dhalika anna al-jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah wa ma antum fi ahli syirk illa ka sya'rah al-bayda fi jildi ath-thawr al-aswad aw ka sya'rah as-sauda fi jildi ath-thawr al-ahmar. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, katanya pernah kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis, di dalam khemah. Qubbah diterjemah sebagai khemah lah. Faqala, lalu Nabi pun tanya kepada para sahabat, adakah kamu redha, kamu suka sekiranya Allah jadikan kamu ni umat Nabi aku ni, umat Muhammad ini, rubu'a ahli jannah, 1/4 daripada ahli syurga dari kalangan umat Muhammad. Maknanya ahli syurga ni 1/4 daripada ahli syurga adalah umat Nabi Muhammad. Lalu para sahabat kata, na'am, ya, kami redha, kami suka. Ramah dah tu, 1/4 daripada ahli syurga adalah umat Nabi Muhammad. Nak banding umat-umat Nabi dulu, umat Nabi Muhammad ada 1/4 dalam syurga. Oh, ramah dah. Qala atardawna an takunu thulutha ahli jannah. Nabi beri tawaran lagi. Mu suka tak, mu redha tak sekiranya ahli syurga ini, umat Muhammad ini menjadi ahli syurga 1/3 daripada ahli syurga. Ramah lagi. Tak, lebih ramah daripada 1/4, 1/3. Sahabat kata, oh, kau redha? Tak. Qulna na'am, ya, kami redha ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, atardawna an takunu syatra ahli jannah. Mu suka ke tak, mu redha ke tak sekiranya kamu ni umat aku akan menjadi ahli syurga separuh daripada ahli syurga. Tak. Ramah lagi separuh daripada ahli syurga. Tak, menjadi dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun sebut, qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Nabi Muhammad ini, jiwa Muhammad ini di tangannya, iaitu di tangan Allah. Inni la arju an takuna nisfa ahli jannah, aku mengharapkan supaya umat aku ini tak jadi separuh daripada ahli syurga. Separuh daripada ahli syurga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dari kalangan mereka lah. Tak. Wa dhalika anna al-jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Oleh kerana itu Nabi kata ahli syurga ni, syurga ini tidak akan dimasuki di dalamnya melainkan jiwa yang muslimah, jiwa yang berserah diri kepada Allah. Nak jadi ahli syurga kena jadi jiwa yang muslim sungguh. Macam mana jiwa muslim? Berserah diri kepada Allah. Segala perintah Allah kita taat, kita patuh, kita laksanakan. Segala larangannya kita tinggal secara total. Usaha secara total untuk meninggalkan segala. Ini jiwa yang muslimah. Jiwa yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma antum fi ahli syirk, dan tidaklah kamu ni menjadi syirik. Umat Nabi Muhammad ni, Nabi kata tak ramai yang jadi syirik kepada Allah. Belang-belang kita, dunia kita hari ni, kita tengok Allah ramainya ahli syirik. Tak? Kalau tengok carta agama terbesar dunia, agama muda, Kristian tak? Islam ni jatuh ranking kedua.
Tapi Nabi kata, ahli syirik di kalangan umat aku ini dak ramai. Nabi kata, wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawr. Seperti Nabi umpamakan seperti bulu-bulu yang berwarna putih pada lembu ataupun sapi yang berwarna hitam. Lembu hitam seekor tapi ada topak putih. Itulah ibarat syirik di kalangan umat Nabi Muhammad. Mana ramanya mentauhidkan Allah. Au kasya'ratil sauda fi jildi thawril ahmar, ataupun umpama yang lain tak disebut sebagaimana bulu yang berwarna hitam pada sapi ataupun lembu yang berwarna merah. Lembu yang berwarna merah. Apa tak? Itu ibarat yang Nabi gambarkan betapa umat Nabi kita ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai yang akan masuk syurga. Tak? Sebab dia, sebab ramai yang mentauhidkan Allah. Nak dibandingkan umat-umat dulu. Kita dah baca hadis sebelum ni kan, ada di kalangan umat seorang saja pengikut. Maknanya selebihnya syirik kepada Allah. Tak? Ada Nabi yang umat dia ada 2 orang je hak pengikut. Dah hak ramai-ramai lagi, syirik habis ramai-ramai lagi. Tak? Siapa mereka ada Nabi yang tak ada pengikut langsung, syirik belaka. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramai yang menjadi pengikut yang setia dengan agama dia. Tak? Jadi untuk kita jadi pengikut Nabi kita Muhammad ni, maka prasyarat pertama mesti mentauhidkan Allah. Tinggalkan sebarang bentuk kesyirikan. Hak besar ke, hak kecil ke, hak syubhah kita tinggal belaka. Tak? Ini baru umat Nabi yang jitu, yang nak pelihara agama, kesucian agama Nabi Muhammad. Dan juga kita beramal seboleh mungkin segala amalan yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dahulukan amalan yang dibawa oleh Nabi. Tak? Hak orang lain ni biar dulu. Orang suruh beramal benda tu, benda ni, kita kata kita utamakan amalan hak Nabi kita dulu. Sebab Nabi kita yang mari mengajar kepada kita agama. Kita ambil satu pandangan ataupun stand seorang ulama terdahulu, iaitu nama dia Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Dia kata, aku dari sejak kecil aku pernah dengar sebuah hadis. Tengok, dan benda ni jadi amalan kita juga tak? Sebuah hadis berkaitan dengan baca Fatihah selepas solat. Kan kita kan jadi amalan kita sudah mayang waktu, antara zikir yang kita akan baca, kita baca Fatihah. Betul tak? Betul ke? Ada tak sandaran? Ada dalam hadis tak? Ada dalam hadis. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dia kata, sejak kecil aku dengar hadis ni dan aku beramal. Lama mana dia beramal? Dia kata, hampir 30 tahun aku beramal dengan baca Fatihah selepas solat. Sehinggalah aku belajar dan aku temui, aku buat kajian tentang hadis ni, rupa-rupanya hadis ni adalah hadis palsu. Dia kata, hadis berkenaan dengan kelebihan-kelebihan membaca zikir. Ada 3 perkara dalam hadis tersebut. Baca Fatihah, baca ayat kursi, baca 2 ayat daripada surah Ali Imran. Nampak tak? Baca 3 perkara ni banyak dia punya fadilat dia. Maka hadis ni dihukumkan oleh ulama ada 2 hukum. Pertama, sebahagian ulama letak hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Dhaif yang berat lah. Tak? Dan yang kedua, para ulama seperti Ibnu Jauzi dan lain-lain kata hadis ni maudhu' terus, palsu. Lalu selepas aku tahu bahawa hadis ni adalah hadis palsu, aku tinggalkan amalan ni, dia kata. Aku tak baca dah Fatihah selepas sembahyang. Aku baca zikir lain. Zikir hak Nabi sendiri baca. Banyak lagi hak lain Nabi baca. Tak, dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, dalam kitab-kitab hadis yang lain ada. Nampak tak? Bila dia tinggal gini, dia kata aku tak beramal dah dengan baca Fatihah ni. Lalu adalah seorang anak murid dia tanya, ataupun sahabat dia tanya. Tak. Dia kata, tidakkah benda tu kebaikan? Baca Fatihah kan? Bukan tak baik? Tak. Dia kata, bukankah itu satu amalan yang baik, yang patut mu teruskan? Dah mu beramal dah. 30 tahun dah mu beramal. Lalu Ibnu Jauzi jawab, benda dia jawab. Dia kata, tak. Apabila kebaikan itu, dinilai kebaikan itu apabila ada sandaran syariat. Ada syariat.
Tak. Benda maksud syariat ni ada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Ada suruhan, ada perbuatan Nabi, baru dikira syariat, baru dikira kebaikan. Tiba-tiba apabila kita dah tahu bahawa ni bukan mari daripada Nabi, ini adalah kepalsuan yang diletak-letak, yang disandar kepada Nabi, maka la khaira fi, dia kata, maka tak ada kebaikan dah situ. Bang, maka aku tinggalkan. Banyak lagi kebaikan hak lain. Apa tak? Begitu jugalah dalam bab Nabi sebut tentang wama antum fi ahli syirki, dan tidaklah dari kalangan kamu ini menjadi ahli syirik, melainkan sikit sangat. Maka kita kata betapa bahayanya perbuatan syirik ini menyebabkan kita terkeluar daripada senarai orang-orang yang akan kekal di dalam syurga Allah. Tak? Jangan kita bermain-main dengan segala amalan syirik. Baik hak besar, syirik besar yang mengeluarkan kita daripada agama terus, ataupun syirik kecil. Sehari dua ni orang duk bahas, ada sebuah lagu, ada sebuah nasyid. Bang, lagu Islamik. Orang Indung tu nyanyi tak? Budak puan Indung ni nyanyi. Lagu dan budak-budak kita pun nyanyi lagu ni. Lagu dia tentang Arithna ya Rasulullah. Allah Allah Arithna ya Rasulullah. Kita dengar pun sedap. Dan kita pun berasa nak ikut. Rupanya ucapan-ucapan ini menimbulkan kekeliruan. Dan sebahagian ulama' letak benda ni boleh jadi syirik kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia minta tolong dengan Nabi. Istighathah Arithna ni maknanya, ya Allah, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Wahai Rasulullah, tolonglah aku. Sebahagian ulama', khususnya ulama' sunnah kita, ucapan ni tak boleh sebut. Sebab jelas kita telah memohon pertolongan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak boleh minta tolong dengan Nabi? Masa dia hidup boleh. Tak? Masa Nabi kita hidup duk cokoh depan kita ni boleh kita pergi, sebagaimana para sahabat banyak dalil-dalil yang menunjukkan sahabat mari minta tolong dengan Nabi. Tak? Bertawassul dengan Nabi boleh, tak ada masalah. Tapi selepas daripada Nabi wafat, ini menjadi satu kemuskilan. Bila kita minta, kita seru juga nama Nabi kita untuk minta tolong, dia jadi macam lebih kurang macam ke Kristian juga. Tak? Puak-puak Kristian mana dia? Bila dia minta tolong, dia seru siapa? Dia seru nama Allah ke dia seru Jesus? Dia seru Jesus. Dengan alasan dia etikad dia lebih kurang orang pegang gini kok. Tak? Etikad dia Jesus dengar. Jesus boleh tolong dia. Dan lebih parah lagi, dia anggap Jesus itu sebagai anak Tuhan. Kau lagi boleh dengar. Tak? Maka kalau ada etikad ini juga di kalangan umat Islam, betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun lepas wafat boleh dengar juga seruan kita. Tak? Minta tolong kita, masalah kita kata. Tetapi setengah-setengah. Tak? Pendakwah-pendakwah yang mempertahankan amalan ni, dia kata tak salah, tak syirik. Sebab kita boleh takwil. Dia main buah takwil. Takwil benda? Dia kata bukan minta tolong sekarang. Istilah kita ni minta tolong akhirat besok. Dia pun warilah hadis-hadis yang kita pernah baca. Hadis tentang umat manusia pergi minta tolong dengan Nabi Adam. Lepas tu Nabi Adam kata aku tak boleh tolong. Pergi minta tolong Nabi Nuh. Siapalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu boleh istighasah. Kita kata masa tu ada depan, boleh lah. Dia kata ni betul dah kita minta sekarang. Tapi kita minta ni akhirat besok. Ini takwil dia. Kalaulah takwil ini berlaku, alhamdulillah. Tetapi kalau ada di kalangan orang yang menyebut benda ni, dia menganggap dia minta tolong dengan Nabi. Dan dia beranggapan bahawa Nabi dengar. Tak, seruang dia. Ini kita kata boleh bawa kepada syirik. Bahaya tak bahaya? Bahaya lah. Dia bukan batal semayang ni. Dia batal akidah. Tak? Dia boleh menyebabkan terbatalnya akidah. Maka oleh kerana itu, kita kata lebih selamat tak payah buat gitu. Lebih selamat nak minta tolong dengan Allah. Kita duk sebut 17 kali sehari dalam semayang kita ni, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Benda maksud, hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami minta tolong. Minta tolong dalam bab benda ni, minta tolong dalam perkara ghaibiyah. Perkara yang di luar kemampuan makhluk. Hal ni tak ada orang boleh tolong.
termasuk para anbiya, para nabi, para wali, para malaikat, jin dan sebagainya, tak boleh tolong kita dalam perkara-perkara ghaib ataupun perkara-perkara di luar kemampuan makhluk. Tak boleh. Kalau kita minta tolong juga dengan sesama makhluk ni, inilah yang dikatakan syirik. Dan syirik ni bukan syirik kecil. Dia syirkul akbar, syirik besar. Nampak tak? Contoh umpama, ada Tok Bama, tak? Yang seru nama jin, seru nama tu untuk minta tolong berobat. Nampak tak? Secara gaib, ini tak boleh kita kata. Tak? Boleh bawa kepada syirik. Minta tolong jin, minta tolong atu pelesik dan sebagainya. Tak boleh. Tak. Kalau dalam kemampuan, tak ada hak. Kan kita pernah sebut, antara orang yang mengharuskan minta tolong, boleh tak kita minta tolong ngejin ni? Ulama' balah bab ni. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Hak sebahagian kata boleh. Dia kata sekiranya dalam kemampuan jin, tak ada hak. Minta tolong benda hak jin boleh buat. Tak? Contoh minta tolong jaga kebun. Boleh tak? Boleh sangat dia. Tak? Ha. Tolong jaga kebun. Orang mari mengosak dia. Tak? Ha. Lagi datang bukan lah orang nak curi buah, nak curi apa tak? Jin pak dah kita pera tak? Suruh jaga kebun kita. Sebahagian ulama' mengharuskan benda tu. Kalau tak ada khurafat, kalau tak ada benda. Hak dia mampu, hak dia boleh buat. Dah. Nampak tak? Tetapi di luar batas kemampuan dia, tak boleh. Kalau kita minta tolong juga, inilah yang disebut sebagai syirik kepada Allah. Tak? Ini disebut sebagai syirik kepada Allah. Jadi Nabi kata, umat aku antara umat yang paling banyak yang akan masuk syurga. Sehingga separuh daripada ahli syurga adalah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab utamanya tak sedikitnya berlaku syirik di kalangan umat Nabi Muhammad. Nak dibandingkan umat-umat terdahulu. Nak dibandingkan umat-umat terdahulu. Bab firman Allah kepada Adam AS, keluarkan sebahagian penghuni neraka. Dari setiap 1,000 orang dikeluarkan 999. Oh, ramai keluar tak? Hak ni hak pas dalam neraka dah ni. An Abi Sa'id radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ya Adam fayaqulu labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Qala yaqulu akhrij ba'than nar. Qala wa ma ba'thun nar? Qala min kulli 1999. فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي في يده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في زراع الحمار. Ini ucapan ataupun ini dikenali sebagai hadis Qudsi. Sebahagiannya adalah hadis Qudsi dan hadis Nabawi. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam. Lalu Nabi Adam pun menjawab, labbaika wa sa'daik. Ini jawapan yang terbaik bila diseru deh. Sebagaimana bila kita pergi buat haji dan umrah, benda kita sebut dalam talbiyah kita labbaik. Orang Arab beraluh kalau orang panggil dia sahut dengan labbaik. Contoh tok lelaki panggil isteri dia, maka jawapan isteri biasanya akan sebut labbaik. Labbaik. Kita kalau kita panggil bini panggil bini jawab benda. Panggil sama. Orang nak gula tak serabut tak. Tapi jawapan beraluhnya bila diseru labbaik. Dan ini ucapan yang disebut oleh Nabi Adam AS apabila diseru labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Itu jawapan. Dan ucapan ini bila kita pergi buat umrah kita sebut lagu tu tak.
Benda maksudnya, maknanya kita menyahut seruan Allah supaya mari bertawaf di rumah dia lah. Labbaik Allahumma labbaik. Tak, itu ucapan dia. Okey. Jadi Nabi Adam pun jawab labbaika wa sa'daik, dan semua kebaikan di tanganmu ya Allah. Allah berfirman lagi, keluarkan sebahagian penghuni neraka. Adam bertanya, berapa bahagian daripada penghuni neraka itu? Jawab Allah, dari setiap 1,000 orang keluarkan 999 orang. Jadi tinggal berapa orang? Tinggal seorang. Daripada 1,000 orang tu tinggal seorang. Masya Allah. Macam mana nak jadi kategori tu? Macam mana? Syarat dia macam mana? Syarat pertama, tidak syirik. Itu syarat utama. Kalau syirik, tak terkeluar kita. Tak. Siapa-siapa yang dihumbang dalam neraka kerana dosa-dosa yang dilakukan, maka yang boleh mengeluarkan dia daripada syurga, daripada neraka tu, tak? Dia tidak syirik kepada Allah. Dosa saya penuh dah syirik. Kalau taubat, selesai masalah. Tinggalkan segala amalan syirik. Tak. Ini sahaja yang penyelamat seseorang tu daripada neraka Allah. Siapa perekat boleh jadi tak masuk terus, disebabkan dengan kalimah tauhid yang ada pada diri dia. Walaupun dia ada dosa-dosa lain. Tak. Walaupun dia ada dosa-dosa lain. Masya Allah. Tak. Ini bukan cerita dongeng ni, tak. Nabi SAW cerita betapa ada orang yang dibangkit akhirat besok, bila ngadat dengan Tuhan sama ni, Tuhan pun baca belaka segala kesalahan dia, segala dosa-dosa dia. Buka buku lembaran amal, tak ada langsung amal kebaikan, jahat belaka. Tak? Tiba-tiba dia mengaku belaka, ya Allah, aku mengaku dan aku husnuzon denganmu ya Allah. Aku bersangka baik denganmu ya Allah. Lalu Allah kata, hari ini aku ampun segala dosamu. Nak kata mana kita? Tak? Aku ampun segala dosa-dosamu. Wang. Jadi oleh kerana itu, para ulama sebut, antara benda yang menyelamatkan kita daripada neraka Allah, pertama, tidak syirik. Dalam arti kata yang lain, kita mentauhidkan Allah dalam hidup kita. Kita tak akan terlibat segala bentuk kesyirikan. Ini pertama. Ini benda paling penting sekali. Yang boleh menyelamatkan kita dan yang boleh menentukan kita syurga ataupun neraka secara kekal. Tak, secara kekal. Kalau orang tu ada syirik, kekallah dia dalam neraka. Tak boleh keluar. Tak ada orang boleh tolong. Biarlah anak saudara kita Nabi, pak saudara kita Nabi, tok kita Nabi. Tak, keliling kelalang anak beranak kita Nabi belaka. Tak boleh beri syafaat langsung. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Boleh tak dia tolong keluarkan ayah dia? Tak boleh. Sebab ayah dia syirik. Sebagaimana Abu Talib. Boleh tak dia keluar? Anak saudara dia Nabi? Tak boleh juga keluar. Tak boleh keluar. Kekal selama-lamanya dalam neraka. Sutil penyebab dia syirik je. Penyebab dia. Nak kira kebaikan, Abu Talib, kebaikan dia lebih baik pada kita benda dia buat. Betul tak? Dia pera Nabi. Dia pera anak yatim. Pera Nabi Allah. Bukan setakat pera, dia pertahankan Nabi bila orang nak bunuh orang nak benda. Weh, hebat dah tu pahala dia buat. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata benda, ana wa kafilatul yatim kahatain fil jannah. Nabi kata. Nabi kata, aku dengan orang yang jaga anak yatim ni gini dalam syurga. Duduk dekat dengan Nabi. Pahala benda, pahala jaga anak yatim. Dah Abu Talib jaga anak yatim, semulia-mulia anak yatim atas muka bumi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tak boleh kahatain fil jannah? Bahawa tak boleh kau. Tak. Patut dia paling layak. Sebab dia jaga anak yatim. Anak yatim tu pula anak saudara dia. Nabi Allah. Tak boleh pakat ni. Duduk kahatain fil jannah. Tak boleh. Sedangkan di dunia lu duduk serumah dengan Nabi. Tak. Dah serumah dengan Nabi di dunia tu. Sebab apa tak boleh? Syirik je. Semata-mata alasannya syirik. Itu pertama. Kedua, al-mujaharah bidhunub. Kita bahasa orang ni viralkan dosa kita. Tak? Kita mempamerkan dosa kita. Ini penyebab seseorang tu tidak diampun dengan dosa dia. Dia buat dosa. Contoh, apalah dosa besar ke kecil dia buat dosa. Orang tak tahu. Dia dengan Allah je tahu dosa itu. Tak? Tiba-tiba dia bongkar ke orang. Dia buat dosa tengah malam. Tak ada orang tahu.
Bagi esok pergi sembang kedai kopi. Oh, semalam sedap. Ni dia panggil mujaharah. Mempamerkan dosa dia. Hak lagu ni kalau dia tak taubat, Allah tak akan ampun dosa dia. Dia akan diazab kerana dosa itu dalam neraka. Tak? Banyak ke sikit, besar ke kecil, kalau dia kait dengan mujaharah, dia pamerkan, dia waruakan. Lah ni orang Allah, budak-budak muda ni, dia buat maksiat, dia upload dalam Facebook dia. Tak? Budak muda ke ni katanya tak main Facebook mana dah, dia main ikut tu pula, TikTok. Benda Instagram kita tak main menata tu dah. Tak tahu, tapi budak-budak muda main ikut tu pula. Tapi gitu lah, dia upload gambar apa benda, dia ngekasih dia lah apa tak. Masya Allah. Padahal orang dah tahu pun, dia buat lah bilik, buat kerja lah bilik. Tapi dia pamer, dia mujaharah dosa dia. Kalau dia tak taubat ni, dia akan dihumbang dalam neraka kisah dosa tersebut. Nampak tak? Dua perkara ni. Dan perkara ketiga, husnuzan kepada Allah. Bersangka baik dengan Tuhan. Sentiasa bersangka baik. 3 syarat ni penyebab kita selamat daripada neraka Allah dan mendapat pengampunan Allah. Tidak syirik, tidak mujaharah, dan bersangka baik dengan Tuhan. Tak? Apa sahaja yang Allah timpakan kita, baik ke buruk, tetap kita bersangka baik dengan Tuhan. Tak? Kita tak persoal Tuhan, dah buat apa Tuhan mau ambil bini aku dulu. Tak? Itu benda. Jadi Nabi Adam jawab labbaik dan mengeluarkan ahli neraka daripada 1,000 orang, 999 orang buat keluar. Tak, tinggal seorang je. Tinggal seorang, Allah hutungnya dia. Tak. Fadhaka hina yashibu as-saghir. Ni hadis takhir kita bab kitabul iman kita dah. Maka pada saat itu berubanglah anak kecil bila berlaku kiamat. Dahsyat tak dahsyat kiamat, dalam surah Al-Hajj Allah sebut benda berubang, budak kecil akan berubang. Dalam Al-Quran Allah sebut betapa dahsyatnya berlaku kiamat ni sehingga kan budak kecil pun berubang. Wanita yang mengandung menggugurkan kandungannya. Gugur tu wanita sedang mengandung apabila berlakunya kiamat. Dan orang-orang seperti mabuk. Allah kata orang-orang pada masa itu kalau kita tengok macam orang mabuk. Huyung hayang kali tak tahu ke mana. Sebab apa? Bukan mabuk sebenarnya. Padahal tidak minum khamar. Tetapi kerana seksa Allah yang sangat berat. Ini kiamat. Kita boleh tengok suasana tsunami lagu mana orang. Dah tak pukang lagi tak. Tak sedar diri dah. Bang. Syekh kita masa kita ngaji Yaman, dia baca hadis, dia baca ayat tentang wataran nasa sukara wa ma hum bisukara. Allah sebut melihat manusia dalam keadaan mabuk sedangkan mereka tidak mabuk. Dia kata pengalaman aku dengan keluarga, dia kata masa kecil itu berlaku gempa bumi di Yaman. Tak, gegarang berlaku. Masa berlaku tu dia kata, aku tengok manusia lek-lek sebagaimana Allah sebut ketika berlakunya kiamat. Manusia tak sedar macam dia mabuk. Dia kata aku dan keluarga aku keluar pada rumah dalam keadaan tak sedar diri dah keluar. Mak aku tanpa pakai tudung, dia kata, tanpa menutup aurat keluar rumah. Sebab berlaku gegarang. Padahal bukan lama pun. Gempa bumi biasanya tak sampai sejam. Berapa minit je. Tak sampai seminit kot. Biasa gempa bumi Allah gegar kaya rum dah. Duduk dalam rumah letak pukang lari tak tahu ke mana. Dia kata betul lah kiamat yang Allah gambarkan wataran nasa sukara. Mu akan tengok manusia macam dalam keadaan mabuk. Tak. Padahal mereka bukan mabuk pun, mereka tak minum arak. Tapi apa jalan huyung hayang kali sebab azab Allah yang sangat berat. Ini Allah gambarkan apabila berlaku kiamat esok. Padahal tidak minum khamar, tetapi kerana seksa Allah yang sangat berat. Berita ini sangat berat diterima oleh para sahabat sehingga mereka bertanya. Bila Nabi cerita tentang gini kiamat Allah, sahabat pun takut gerung dengar kisah ini. Lalu para sahabat pun bertanya, yang manakah orang itu di antara kami ya Rasulullah? Siapakah mereka? Maknanya dalam ramai-ramai tu Nabi SAW menjawab, terimalah berita gembira
Nabi pun cerita kepada para sahabat. Dari 1000 Ya'juj wa Ma'juj, kamu hanya seorang. Nabi sebut lagu tu. 1000 ekor Ya'juj Ma'juj, nak bandingkan mu dengan mu seorang, Nabi kata. Kemudian Nabi SAW sabda lagi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku berharap semoga kalian menjadi sepertiga daripada penghuni syurga. Bila Nabi sebut lagu tu, para sahabat semua gembira sehingga bertakbir. Allahu Akbar. Tak? Betapa gembiranya, maknanya umat Nabi Muhammad ni ramai. 1/3 ahli syurga adalah di kalangan umat Muhammad. Lalu kami pun menyebut, tak, ramai-ramai Alhamdulillah Wallahu Akbar. Lalu Nabi SAW sabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berharap semoga kalian menjadi separuh daripada penghuni syurga. Banyak lagi Nabi minta. Nabi minta kepada Allah supaya separuh daripada ahli syurga ini di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya perbandinganmu dengan umat-umat yang lain bagaikan satu rambut putih di tengah-tengah kulit lembu hitam atau bintik di lengan keldai. Itu umpama umat Nabi Muhammad nak dibandingkan umat-umat lain. Maknanya ramai umat Nabi kita Muhammad SAW yang akan menghuni syurga. Untung jadi umat Nabi Muhammad ni tak. Umat dulu hidup lama. Beramal semayang, kalau kita kata semayang dah banyak. Kita 5 waktu je sehari. Tu pun tak nampak batang hidung surah. Umat dulu, ya Allah, semayang banyak mana? Tak? Dah lah semayang banyak. Lepas tu, tempoh hidup pula lama. Nabi Nuh berdakwah saja kak berapa? Kak 1000 tahun. Tu dakwah. Start jadi Nabi, dah sebelum jadi Nabi berapa puluh tahun pula, wallahualam. Mana tu tempoh dia hidup. Kita lama mana boleh hidup? Hak hidup segar lah kita kata. Habis-habis tinggi, kita kira umur peceng lah. Berapa umur peceng ni? 60. Tak, 60. Lepas pada tu kalau hidup ke umur 80, hidup jarang sangat lah hak segar kan. Tak? Jarang kita jumpa tengok pergi jogging, pergi hiking, tengok-tengok ada pokcik umur 80, 90 pergi hiking, pergi jogging. Tak ada dah. Tak? Maknanya tempoh hidup kita hak standardnya sampai umur 60. Nabi kata umat aku ni antara 60-70. Tu standard umur Nabi Muhammad. Dah tolak 15 tahun umur akhir balik. Jadi tinggal berapa tahun ke? Sikit sangat sahaja masa tempoh hidup kita ni. Tetapi kita punya penghuni syurga begitu ramai. Begitu ramai. Jadi moga-moga Allah beri kita istiqamah dan kita termasuk dalam golongan yang meramaikan penghuni syurga. Ada orang dia tak mau masuk ramai, dia nak masuk seorang dia. Orang lain dia kira sesat belakang, ahli neraka belakang. Kita kata umat Nabi Muhammad ni ramai. Kita bersangka baik dengan segala kumpulan yang ada dalam kalangan umat Nabi Muhammad ni, selagi mana dia tunduk ataupun mengikuti ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW dari sudut akidah dan dari sudut ibadah dia, maka kita kata hum min ahli sunnah. Mereka ni di kalangan ahli sunnah. Kecuali pelik sangat, beza terus dengan amalan Nabi. Fahaman akidahnya pelik sangat. Ni kita tinggalkan. Habis kita Kitabul Iman. Kita buka start bila kitab ni? Baru terbanding baru. Start kita buka lebih kurang 2017. 2017 Bulan 7 2017. Berapa tahun? 2017, 2018, 19, 20, 21. 5 tahun. Sebab masya-Allah ni. Maknanya kita baru masuk bab kedua. Habis Kitabul Iman. Ini susunan Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Susunan kitab dia buat gitu. Dia panggil sunan Kitab Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia susun bab pertama dia sebut bab iman, bab akidah. Bab akidah. Habis cerita bab iman baru dia masuk bab fiqh. Bab ibadah pula. Jadi bab kedua kita ni
dia akan dibincangkan tentang kitab bersuci. Tak, kitab bersuci, kitab taharah dia panggil. Jadi insya-Allah kita bacalah sehadis malam ni. Tak. Sedua hadis lah kalau dang lah. Ni baru kita masuk ke bahagian amalan-amalan kita. Tak. Selama 5 tahun awal kita buka kitab ni, Al-Lu'lu' wal Marjan ini, kita bincang tentang akidah. Benda-benda berkait akidah. Kita bincang tentang syafaat. Kita bincang tentang tawasul. Kita bincang tentang beriman kepada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Tak? Secara ringkasnya kita sebut lebih kurang tentang manhaj ahli sunnah, iaitu di kalangan ulama-ulama salafnya bagaimana cara memahami nama-nama serta sifat Allah. Bagaimana di kalangan ulama salaf, ulama khalafnya bagaimana pula. Ini dalam bab iman. Dan dalam bab iman ini dia lebih mudah daripada bab ibadah. Sebab bab iman, bab akidah ni dia tak main dengan anggota. Dia hanya main dengan hati je. Tak? Dia main dengan hati sahaja. Kalau kita fahami dengan baik akidah-akidah ataupun keimanan yang disebut dalam beberapa hadis yang kita ambil tak? Lebih kurang berapa hadis kita ambil? Lebih kurang 133 hadis yang berkisar tentang keimanan. Tentang syurganya, tentang nerakanya tak? Maka kalau kita perhati molek, bab akidah ni mudah je. Dia hanya kita dengar, fahami molek, percaya. Ni bab akidah. Tak perlu ada apa-apa tindakan dia pun. Hanya dengar, okey, gini Nabi sebut. Gini Allah sebut tentang keimanan. Kita dengar, kita faham molek dah, kita percaya. Sesat. Hak mana-mana ada kepercayaan yang bercanggah dengan apa yang kita sebut ni, tinggalkan. Tu je cara. Tak? Selama kening kita masuk hutang, kita minta izin dengan tok apa? Penjaga hutang. Bercanggah ni dengan akidah yang benar. Okey, tinggalkan. Taubatlah tu. Tak perlu papah, tak perlu apa. Tak perlu buat nasi kunyit apa. Tak. Tinggalkan segala akidah yang bercanggah dengan Quran, dengan sunnah. Itu saja. Mana-mana kepercayaan yang bercanggah dengan apa yang Allah sebut, apa yang Rasul sebut, kita tinggalkan. Ini akidah. Sebagaimana para sahabat. Bila mereka ngaji dengan Nabi, dengar dakwah Nabi ni, dia tinggal. Padahal sebelum ni, dialah pada hal yang dalam memuja dan mengambil berkat dengan Tok Pekong dan sebagainya. Tak? Lepas dia dengar akidah yang sahih ni, yang Nabi ajar, lalu dia tinggalkan. Nampak tak? Ada satu kisah, sebuah kampung ni, dia ada patung besar kampung dia. Tak silapnya patung Hubal. Tak silapnya. Lalu, antara sahabat yang diberi tugas untuk musnahkan patung ni, orang kampung tu masuk Islam dah. Tapi ada lagi, orang kata kepercayaan, ada lagi. Benda dia panggil tulah. Boleh siar kalau wak dak molek ke patung ni. Maka antara yang bertugas ginya Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid antaranya yang gi. Bila nak katak, orang kampung ni kata, jaga kamu kena tulah kan. Khalid gi pak katak. Dia pecah kepala. Khalid punya wak lolok dia. Dia wak gelepar. Aku kata dah, kena tulah dah. Khalid kata, tak ada dek tulahnya. Dah. Anak rayanya kepercayaan. Nampak tak? Dan orang di alam Melayu kita ni banyak lah benda pelik-pelik tu tak? Bang, saki-baki tu masih ada lagi. Jadi kita kena kikir habis. Bak akidah ni dia tak boleh tinggal sebutir pun, kena kikir habis. Ada orang anak dia tak boleh tidur, dia buat pakar-takar. Betul tak? Dan ni tak ada dah, jarang sangat kita boleh tengok. Ada tak gelang hitam tak? Tangan ke, tekak ke lang. Buat apa tak boleh tidur malam sawang, dia kata. Lepas pakar-takar ni baru selamat. Ini syirik. Walaupun syirik kecil, tapi dia boleh jadi besar. Sekiranya buat antikok, okey tak pakar ni. Tak? Ada setengah tepak dia dengan kayu kokar. Dulu kayu kokar ni game Mekah, lepas sudah tawah, sudah taubat nangis depan Kaabah ni, pergi pasar cari kayu kokar. Orang-orang Melayu kita. Baik orang Malaysia, baik orang Indo, baik orang belah Thailand.
Tak ada benda lain. Hak jual siapa? Orang India. Berhabis gitu. Saya India. Berapa? 1,000 suti kadang-kadang tu. Ya Allah ya. Hari ni teh gi. Gi pasar bawah hotel kan. Tepi Masjidil Haram tu ada jual kayu kokak. Berapa lah ni? Berapa? Tak ada orang beli. Kita beli suti balik. 10 ya suti lah ni. 10 ya. Dulu beratus orang beli tu. Kecaya ni lah kayu hok buat kapal Nabi Nuh. Ni lah kayu tukar Nabi Musa. Habisnya kara belaka dia. Nampak tak? Buat apa Cahaya. Buah cahaya. Nampak tak? Buah cahaya. Jadi cahaya-cahaya hok karut ni kena buang. Barulah sesar akidah kita. Kalau tak sesar, biarlah kita semayang pagi, petang, siang, malam pun. Kalau ada lagi buah-buah karut dalam diri ni, masalah. Tak masalah. Ini bab akidah. Kita sesar. Kita masuk bab berkaitan dengan fiqh kita pula. Berkaitan dengan amal kita. Prinsip dalam akidah, kita kata prinsip penting. Tauhid Allah. Esa Allah dalam segala kepercayaan kita. Tak. Ini bab akidah. Prinsip dalam bab ibadah kita pula, ikut cara Nabi. Itu je. Nah, ni lah kenyataan ataupun kita orang kata merealisasikan kalimah tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah dalam bab tauhid. Dalam bab iman. Kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Satu. Dalam bab kalimah Muhammadur Rasulullah, kita tak akan beribadah melainkan cara Muhammad. Nampak tak? Dua perkara ni kena seiring. Kalau tauhid tapi cara lain, tak belagangi dengan cara Nabi, tak jadi kok. Ataupun dia ni ikut sunnah dah ni, ikut amalan Nabi dah, tapi tak tauhid pula, masalah kok. Maka dua ni seiring, barulah betul kalimah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam bab kitabul iman, kita nak betul kalimah tauhid kita tentang keimanan kita kepada Allah. Tentang mentauhidkan Allah. Dalam bab seterusnya selepas ni, bab apa? Bab fiqh, bab ibadah, bab solat, bab apa pun, nak amal yang kita buat ni, ibadah yang kita nak buat ni serupa dengan petunjuk. Dua perkara ni jalan seiring, alhamdulillah. Okey, kita buka. Dah sikit lagi tak? Ada soalan? Dah kayu benda tu. Kayu benda tak tahu kayu benda, saya tak kenal kayu. Saya tahu kayu yang kenal dia kayu pakai balik kenal. Dia buat gelang tu. Mana ambil upah buat lah. Kalau tegur, alhamdulillah lah. Kena tegur lah benda-benda gitu tak. Sebab orang percaya kan. Kita pernah sebut dulu kan. Ada orang dia gantung kuda laut depan rumah dia. Aja tengok tak. Bab apa dia gantung kuda laut? Tak. Kepercayaan dia jin takut. Kita kata golek jin depan rumah dia suka tak. Sungguh jin mana takut kuda laut dalam satu kering pulak. Tu mikir cara logik kau. Kalau kita pegang kuda seekor depan rumah, logik juga kita kata. Ataupun kuda laut tu hidup, boleh tahan juga dia supik ke dia apa ke, jin mari kan. Ni dalam apa kering kecek pula gantung depan pintu. Jin takut sangat ni. Golek 3-4 ekor jin depan rumah dia kata. Hak kita terbaru ada bukan orang lain anak beranak ke. Dia kata jin berahi sangat warna kuning. Ya kedok kita. Mari mana jin berahi warna kuning ni? Kita kata ada kok jin berahi warna hitam hak black metal dia. Mesti dia minat hitam gitu. Kita buat geran. Orang marah dia. Orang kata sungguh ni. Jin memang berahi warna kuning. Kita kata fakta di mana? Sebab benda raib ini
Dia tak ada dah sumber lain kita. Melainkan Quran ataupun sunnah. Tu je. Cakap bab benda gaib. Sebab menata jin ni benda gaib. Kita tak nampak mata. Maka kita nak tahu mana. Dia suka warna kuning. Dia suka benda lagi. Orang kita ni. Benda. Pokok puding. Oh, pokok puding jangan tanam kat rumah. Sebab jin berahi sangat. Kita kata mari. Tak, mari satu fakta. Fakta kita benda. Quran dan sunnah. Tak ada dah benda lain. Tak. Dalam bab benda gaib. Kita tak boleh buka kitab lain. Matematik ke, kitab tajwid ke, kitab apa. Tak temu cari bab ni. Sebab perkara benda gaib ini hanya Allah saja yang tahu. Dan Allah beritahu melalui Rasul dia. Maka kita tahu benda gaib. Sama ada gaib tentang benda terdahulu. Ataupun benda akan datang. Ataupun berkait dengan alam jin, dengan alam makhluk aluh ni. Tak? Maka tak ada sumber bagi kita melainkan Quran dan sunnah. Tak ada sumber ketiga ke empat. Dua ni je. Jadi macam dakwah kata kayu ning, jin takut. Datangkan bukti. Tak? Contoh dalam hadis Nabi sebut bawang putih. Bawang putih makhluk mana hak dak berahi? Hak takut. Bukan takutlah dak berahi. Kalau tengok dalam cerita atu Cina dia tak boleh pergi dengan bawang putih. Aja tengok lari selalu tengok. Nothing lagi. Tu atu Cina. Dak dalam hadis Nabi kata malaikat dak berahi. Oleh kerana tu makruh kita mari sembahyang berjemaah makan bawang putih ataupun bawang besar. Tak. Sebab apa Sebab Nabi kata mun telah menyakiti para malaikat yang hadir bersama dalam majlis ini. Menunjukkan benda tu malaikat tak berahi. Tak. Dah tak boleh makan terus. Tak boleh makan. Tapi waktu semayang jangan makan Ataupun Nabi beri tips. Kalau nak makan juga kena masak, Nabi kata. Sebab Arab biasa dia makan metah. Dia makan metah benda tu. Dia buat ulang. Bawang putih, bawang besar ni dia buat ulang. Bawang putih tu dia buat sos. Dia makan nasi Arab kan. Biasa dia akan ada sos bawang putih. Tak? Bawang putih juga boleh tahan. Sebab dia tak bau dah. Tak, kena, kalau masak tak apa. Nabi kata masak. Dia makan metah. Makan metah ni dia bau kuat. Kalau Tok Guru kita Syekh Abdul Majid Az-Zindani, dia ajar kita kalau nak makan juga. Sebab bawang putih ni khasiat dia tinggi. Tak, khasiat. Dia ada khasiat untuk kita. Sebab tu kita kata nak betul sikit. Orang kita ni dia faham. Kalau bunyi benda makruh tak boleh makan terus. Contoh petar, jering, tak, buah kedah, budu, poyok. Setengah-setengah orang ngaji kita tak makan ni makruh. Kita kata tak kena. Demo tak berapa faham abang makruh ni. Makruh benda ni bukan kata kena tinggal secara total. Tak. Ada kita temu orang, dia dah makan. Tanya dah apa dah makan jering petar ni. Berahi sangat tapi makruh. Kok isyak ni. Tapi wudu dah makan. Tu pelik itu dia. Dah, sebab dia pegang makruh, dia dah makan. Kita kata Nabi larang sahabat bawang putih bawang besar ni bukan larang atau temu kena tinggal terus. Dak. Tinggal waktu nak semayang. Dah lepas pada tu boleh makan, boleh makan. Sebab benda tu berkhasiat untuk kita. Ada kajian yang mengatakan tu Syekh kita, dia salah seorang yang pakar dalam ilmu ijazul ilmi, dia panggil mukjizat saintifik. Dalam mukjizat saintifik ini dia kaji tentang habbatus sauda. Apa habbatus sauda? Nabi kata dia boleh menjadi penawar bagi segala penyakit. Bila dikaji rupanya habbatus sauda ni dia boleh menambah antibody kita. Nampak tak? Boleh tambah antibody kita. Lalu Syekh kata kalau menggabungkan antara habbatus sauda, madu dan juga bawang putih, maka akan bertambah 200% antibody kita. Mana ada kesan bawang putih ni. Jadi Syekh kata, oleh kerana bawang putih ni ada manfaat untuk kita, ada tak kebaikan untuk antibody kita, tapi tiba-tiba Nabi kata makruh kita makan waktu semayang. Maka Syekh kata, aku cadang kamu, mu kerak dadu, kerak kecek-kecek, mu telang macam pi, dia kata. Itu penyebab dia tak bau. Tak, pada kita mamuh mulut ni, bau time semayang memang kohong. Tak. Agak kalau kita semayang tengah hari, mayang zuhur ni, memang jeng duduk sebelah dia. Dah dia sebelum mari semayang, dia pergi makan tengah hari. Bawang putih, bawang besar. Tak.
Tengah semayang dia sedawa. Wah, bau nak pesang kita duduk sebelah dah. Setengah-setengah erti bahasa dia sedawa, dia tiup tak kata. Boleh tahan sikit. Dia style tiup kata. Dia tiup tak kata gitu. Tak ada sedawa. Kalau dah tahan sedawa senyap-senyap, wah, bau dah. Faham? Ini kita kata dalam bab makruh benda deh. Jadi itu kita kata berkaitan dengan benda tadi kita sebut berkaitan dengan akidah lah, tak? Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan benda ni, hati-hatilah kita, tak? Okey. Boleh baca sehadis ke masuk waktu dah? Ambil sehadis dah. Sebagai mukadimah kita kira. Ada seminggu lagi tak bulan ni. Kitab bersuci dah. Bab wajib bersuci untuk solat. Hadis biasa je tak? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Ini asas dalam bab perlunya ambil semayang ketika nak solat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya la yaqbalu Allahu, Allah tak akan terima solat seseorang kamu idza ahdatha, apabila dia terbatal dah. Dia berhadas. Apa maksud berhadas ni? Maknanya dia telah membuat perkara-perkara yang membatalkan wuduk dia. Ketuk ke? Tak? Buang air besar ke, buang air kecil ke? Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Apabila dia terbatal dah wuduk, dia tak boleh dah semayang, Nabi kata. Kalau dia semayang ke, Allah tak terima dah. La yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tak akan terima solat mana-mana orang yang telah berhadas. Tak, berhadas. Hatta yatawadda, sehinggalah dia berwuduk balik. Sehinggalah dia berwuduk, barulah semayang dia diterima. Maka atas dasar itulah para ulama letak wuduk menjadi syarat sahnya solat. Tak? Wuduk menjadi syarat sahnya ibadah kita. Ibadah-ibadah yang perlu pada wuduk. Solat perlu wuduk, tawaf perlu wuduk. Tak? Buat tawaf perlu wuduk, benda lagi kita. Dalam mazhab Syafi'i letak nak baca Quran, nak pegang Quran pun perlu berwuduk. Pegang Quran, baca tak perlu wuduk. Tak? Nak pegang Quran tu perlu wuduk. Lagi apa lagi? Itu ibadah-ibadah yang memerlukan wuduk ni, tak, dia menjadi syarat sah ibadah kita ni dengan wuduk. Maka ini asas pertama dalam bab at-taharah. Maka oleh kerana itu Nabi sebut at-tuhur syatrul iman. Ini hadis. Ini hadis yang sahih. Nabi kata at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu separuh daripada keimanan. Ni hadis. Ada pun hak biasa orang sebut benda an-nazafatu minal iman. Tak? Itu bukan hadis tu, right? Itu kata-kata sahaja. Kita tak boleh nisbah itu hadis. Itu bukan hadis. Kalau orang tapek, orang tulis di dinding, orang tulis di tanah an-nazafatu minal iman. Tak? Kesucian itu daripada, kebersihan itu daripada iman. Maksud dia betul, tapi dia bukan hadis. Hadisnya at-tahuru syatrul iman. Itu ada dalam hadis tak? Kesucian itu separuh daripada keimanan. Mana maksud suci sini? Suci sini zahir dan batin. Pertama batin kita. Batin suci dari segala bentuk kesyirikan. Bentuk kekufuran ini suci. Kalau 14 kali ambil semayang tapi dalam hati perut ada akidah yang song-song juga, masalah juga. Maka kita kena suci. Pertama suci dari sudut akidah kita. Kedua suci dari sudut zahir kita. Suci zahir, antara bentuk penyuciannya adalah dengan cara berwuduk. Dengan cara berwuduk. Dah logik tak sebenarnya wuduk ni? Kalau ikut kira tak logik langsung. Tak. Kalau nak ikut kepala otak kita, wuduk kita dengan kita buang air besar, kita buang air kecil ataupun kita ketuk, tak kena langsung. Betul tak? Dah kita buang air besar, tapi time kita berwuduk basuh tak bahagian part buang air besar? Tak ada pun tak. Tak ada dalam anggota wuduk pun. Sama dengan orang ketuk. Sudah ketuk dia ambil semayang. Tak basuh pun tempat ketuk. Tak? Nak kira logik. Tak logik. Tapi ini kita panggil simbolik yang Allah suruh kita buat. Dan dia bukan hanya sekadar penyucian secara zahir kita, tetapi malah disucikan dosa-dosa kita dengan berwuduk ni. Disebut dalam hadis yang sahih,
Siapa-siapa yang berwuduk ketika dia basuh muka ni jatuh habis segala dosa-dosa daripada muka dia. Tak? Ketika dia basuh tangan ni, tak, setiap titisang tu jatuh sekali ke dosa-dosa? Tak, daripada anggota tangan dia. Bang, ini kesucian. Oleh kerana itu, Nabi menggalakkan kepada kita untuk melazimi berwuduk ni. Tak? Dah. Bukan gitu. Dah, kalau orang hok main pakai spray tu tak ada lah. Maknanya nak parok sikit pakai pipe bomber, parok sikit jatuh tak. Dak, bukan simbolik kita kata. Dak nampak pun jatuh sobeng kaji nak jatuh sebab benda tu benda dak secara akidah Nabi kata jatuh segala dosa-dosa kita dengan kita berwuduk gitu dak. Dah memang ambil sembahyang ni kena jimat. Tak boleh kita bazir. Tak boleh kita bazir. Kena jimat. Minim berwuduk ni ada bentuk kita berwuduk basuh 3 kali. Ada sunnah juga basuh 2 kali. Dan paling minima dia sunnahnya basuh sekali-sekali. Boleh buat belaka. Tak. Taing air tak ada. Basuh sekali-sekali dah lah. Sebab tu pun sunnah. Syarat rata anggota wuduk kita. Biar kena belaka. Nampak tak? Tu syarat dia. Dah. Maka ini hadis pertama kita dalam bab bersuci. InsyaAllah lepas ni kita akan bincang bab ni lah. Ini bab yang boleh kita ambil manfaat untuk perbaiki ibadah kita. Tak? Ya, sila. Talqin dia Talqin banyak. Talqin kubur. Sebab talqin ada banyak. Orang nak ngaji Quran dia kena talqin juga. Talqin tajwid dia biar betul. Tak? Bab talqin kubur. Talqin selepas pada kita kebumikan jenazah. Benda ni menjadi khilaf kita kata. Sebahagian ulama meletakkan benda tu tak ada dalam sunnah. Tak menjadi sunnah. Pun begitu, sebahagian ulama tak sanggup untuk sebut benda tu bid'ah. Sebab benda? Sebab ada nisbah kepada seorang sahabat buat. Ada nisbah kepada seorang sahaja sahabat buat. Ramai-ramai sahabat ni dia seorang je buat. Dan Nabi pun tak buat. Sahabat-sahabat besar pun tak buat. Ada seorang sahabat kita tak ingat nama dia benda. Dia wasiat sebelum mati. Dia wasiat supaya anak dia ataupun waris dia talqin di kubur dia. Sebut dia begini. Tak? Itu menjadi sandaran. Oleh kerana itu sebahagian ulama tak letak benda ni sunnah dan tak letak benda ni bid'ah. Dan kita sendiri dalam bab talqin ni kita kira berlapang dada. Orang nak buat silakan. Kalau tanya kita mana lebih baik, kita kata lebih baik cara Nabi buat lah. Nabi tak ada talqin, tak ada benda. Yang ada yang pernah Nabi buat tazkirah, ada. Selepas pada kebumian Nabi pernah tak beri tazkirah kepada sahabat-sahabat yang masih hidup. Tu pun bukan sama-sama, sekali-sekali Nabi buat gitu. Dikubur lah selepas sudah ke bumi. Dia tak kait dengan mazhab Syafi'i benda tu. Bukan, dia bawah lagi. Talqin ni bab bawah ni dah. Bukan dibincangkan zaman tu dah. Talqin ni bawah lagi. Jangan jangan kita orang kita ni mudah-mudah dia berakhir nisbah ke Imam Syafi'i. Sikit-sikit Imam Syafi'i. Dok, kita kata banyak benda kita buat ni tak ada kaitan dengan Imam Syafi'i pun. Tapi orang kita oleh kerana dia tak tahu, dia pakai bahasa gambang gitu. Ni Imam Syafi'i buat tahlil. Ada orang nisbah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i buat tahlil. Masya-Allah kita kata. Bila masa Imam Syafi'i kait dengan tahlil ni? Tak. Nampak? Imam Syafi'i ni antara imam yang menegakkan sunnah. Antara kata-kata masyhur dia, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi, dia kata. Apabila sahih satu-satu hadis, itulah mazhab yang aku akan pegang. Menunjukkan dia straight dengan hadis. Tak ada hadis dia tak akan beramal. Nampak tak? Antara benda jenayah paling besar orang nisbah kepada Imam Syafi'i, niat usolli kita sebelum sembahyang ni kan. Tak ada kaitan Imam Syafi'i pun sebenarnya. Sungguh kata. Tapi kita hari ni kita duk i'tikad mazhab Syafi'i kena usolli. Tak? Mana ni mari bawah bawah jauh.
Jauh sangat dengan Imam Syafi'i. Tahu tak? Ini benda. Jadi kalau kita kaji molek, mazhab Syafi'i atau mazhab yang betul-betul strict dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Pak mazhab tu sampai nak kena. Tak, mereka ni dikenali sebagai ansarus sunnah. Orang yang menegakkan sunnah Nabi. Sebab tu dia ramai pengikut. Tapi ada hak jenis pengikut cendeng. Pengikut hak yang pandai-pandai, ya reka dia, lepas tu dia nisbah ke Imam Syafi'i. Hak ni Imam Syafi'i, hak ni Imam Syafi'i. Lah. Kita kata. Tidak, kita kata tak. Kita ni sebenarnya orang awam ni mazhab dia sebenarnya. Kita ramai-ramai ni. Mazhab dia sebenarnya. Sampai nak kaya kata, saya mazhab Syafi'i. Saya Hanafi sah. Kita ni mazhab ramai-ramai. Mazhab ikut ustaz. Betul tak? Ustaz kata gitu lah kita. Tak? Mari betul lah ustaz ngaji pondok. Cara pondok kita bawa. Tak? Tak kena molek. Mari ustaz Syiah. Jadi Syiah kapuh ni. Dah ke mana? Tak buka lagi ni. Kita ikut ustaz ni kata. Ustaz ni kata molek lagi ni. Tak boleh pahala lebih sikit sebab Syiah dia buka lewat sikit dekat isyak baru dia buka. Dia tunggu gelap tu baru boleh buka. Boleh pahala banyak sikit. Jadi Dr. Yusuf Qadhawi kata kita orang awam ni tak ada mazhab sebenarnya. Kita ikut ustaz tersebut. Ikut ustaz tersebut. Tambah pula ustaz-ustaz kita ni majoritinya dah bukan kata pure dengan mazhab Syafi'i, dak juga. Banyak benda dah kita langgar mazhab Syafi'i. Cuma kita tak tahu. Langgar dalam kadar tak tahu nak kata ke mana. Tapi orang kata Syafi'i, Syafi'i kita. Dah bayar zakat, bayar zakat kita pakai pitih. Mazhab Syafi'i mana beri terima zakat dengan pitih? Tak sah dalam mazhab Syafi'i zakat dengan pitih. Mesti zakat dengan nilai, dengan apa? Dengan qut dia juga. Kalau berah kena bayar dengan berah. Tak sah bayar dengan nilai. Dah awak mazhab Syafi'i mana? Saya tahu mazhab Syafi'i bagi saya. Kenapa tak? Banyak perkara. Mari awal Ramadan. Kita pun ajar kapu tak? Tok Imam ke Tok Bilal kan tak? Garis pertama tu kita sebut selalu. Malam ni kita pakai niat sebulan selalu. Betul tak? Surah kita buat tak? Dah mazhab Syafi'i mana? Mazhab Syafi'i mana? Tak? Kalau Imam Syafi'i hak tu tak ada, dia dah ajar gitu. Kita ambil mazhab lain. Mazhab Hambali, mazhab mana punya pandangan boleh niat sebulan sekaligus. Mazhab Syafi'i kena niat setiap malam baru sah puasa. Tapi dia ngajar kata itu pas pondok ngajar gitu tak? Nampak tak? Jadi kita kata maknanya jangan dakwa benda hak kita tak tahu. Dakwa benda yang kita tahu tak apa. Tak? Bukan kita nak kata salah ikut mazhab Syafi'i. Tak, memang Imam Syafi'i salah satu mazhab yang betul, yang sahih, yang mesti diikut. Tapi dalam 4 mazhab ni kita jangan kata mazhab Syafi'i je betul. Boleh tak kata gitu? Tak boleh. Sebab diakui 4 mazhab ni mazhab yang paling betul. Tapi dia orang ni jadi 4. Kadang-kadang ada hak ni kuat, ada hak ni lemah. Faham? Ada mazhab pandangan dia lebih kuat daripada mazhab kita. Ada. Tak? Sebab tu dia jadi khilaf. Dan khilaf mereka ni khilaf yang boleh diterima. Contoh kita ambil bab kunut subuh. Mazhab mana baca kunut subuh? Mazhab Syafi'i. Hambali? Tak baca. Hanafi? Tak baca. Maliki? Tak baca. Apa tak? Jadi 3 se. 3 tak baca, se baca. Kuat 3 lah kalau ikut kira. Tapi apa Imam Syafi'i bertahan kok, dia baca kok. Dan ada kebenaran dia, ada tak sandaran dia. Nampak tak? Maka ni kita kata dalam bab ni pandangan lebih kuat, kita kata 3 ni. Jumhur lebih kuat dalam bab ni. Nampak tak? Pandangan Imam Syafi'i nak dibandingkan jumhur kurang sikit. Betul tak? Kesalah pandangan ni? Kesesat? Tak sesat. Sebab dia ada dalil kok. Sebab tu kita kata dalam bab khilaf ni, dia ada khilaf yang boleh terima, ada khilaf yang tak boleh terima.
Nampak? Bila berselisih 4 mazhab ni, ada pandangan boleh terima. Pandangan 4 mazhab ni boleh terima belaka. Ada buat kunut tapi tidak berkekalan. Kunut subuh ni tak. Nabi buat kunut. Nabi buat kunut nazilah. Ada kunut nazilah. Dia ada satu hadis yang sebut bahawa Nabi ni kunut lepas rakaat sampai ke mati dan sembahyang subuh. Ada satu hadis dalam Bukhari hadis ni, tapi hadis ni dibincang panjang lah. Kita nak sebut begitu. Jadi dalam bab ni kita kata tak, bab khilaf, benda yang kita boleh terima pakar, kita terima pakar. Contoh macam dibincang tentang talqin tadi. Ini benda ni kita letak dalam bab khilaf. Tak, dalam bab khilaf. Tak ada hak. Nak banding talqin dengan tahlil, lebih kuat talqin. Sebab talqin ada kat sahabat buat. Ada pun tahlil tak ada sandaran langsung. Tahlil tak ada sandaran langsung. Nampak tak? Itulah pandangan yang kita boleh beri dah. Sekadar tu. Kena tanya orang hok you buat. Tanya kita tak buat. Sebab tu kita kata agama ni macam Imam Ibn Jauzi sebut tadi tak. Ibn Jauzi kata nak kata agama ni, nak kata benda baik ini dia ada syariat. Syariat ni bagaimana? Qala Allah qala Rasul. Tak. Apa yang Allah firman, apa yang Nabi sabda, apa yang diamal sahabat, dibawa oleh imam-imam mazhab. Itu agama. Bab tahlil jangan pandai-pandai nak nisbah Imam Syafi'i. Ada orang kita kata kurang ajar mu. Mendah Imam Syafi'i tak buat, mu kata Imam Syafi'i buat. Lalu orang pun terpedaya sama. Mu nak buat, silakan. Dan kalau mu rasa benda tu mendatangkan pahala, benda tu ada kebaikan, benda tu syariat, silakan. Bagi kita setakat kita ngaji, tak ada satu pun sandaran. Nabi zaman Nabi SAW hidup. Tak. Nabi jadi Nabi ni berapa tahun? 23 tahun. Selama 23 tahun ada tak berlaku kematian? Berlaku tak kematian? Banyak berlaku. Kita nak sekali je Nabi buat majlis malang kematian rumah sahabat. Kalau ada padang dah. Tapi tak berlaku kita kata. Dah berlaku sembahyang jenazah. Berlaku sembahyang jenazah. Hak tu Nabi buat. Mana-mana sahabat meninggal, Nabi akan pergi sembahyang jenazah. Hak Nabi tak ada pun Nabi akan pergi kubur sembahyang jenazah. Tak. Betapa ini syariat kita kata. Kena sungguh buat. Masalah kita sembahyang jenazah tak sungguh. Pergi panggil orang pondok. Dia duduk tanah. Lewat, pergi mari cari daun pisang lah apalah tak. Tak mayang. Padahal tu syariatnya. Oh kita tak mayang. Percayalah. Nak puang. Lagi tak mayang. Lah, hak meninggal bini lelaki dia tak. Ayah dia sibuk dapur. Air lah apalah. Faham? Ya. Tapi malah kat Arab sungguh dia tahlil. Bergenggur, berkocok rumah dia tahlil. Mayat jenazah dia tak buat. Kita kata mana kita punya tak? Kita punya panduan mana sebenarnya? Kita bukan marah orang buat, bukan kata sesak masuk neraka. Tak. Nak cakap Nabi buat ke tak buat? Maka kalau kita tanyalah orang je buat pun, dia kata memang Nabi tak buat. Dan memang hak Nabi buat lebih afdal. Percayalah siapa-siapa pun. Mesti kita akan kata hak Nabi buat lebih baik. Tak? Antara cara hak Nabi buat, Nabi suruh jiran tetangga beri makan rumah si mati. Dah bila kita buat tahlil, siapa buat makan? Tuan rumah lah weh. Tak? 3 hari. Semalaman kira berapa pala mari. Kita cahlah 5 riyal sepala. Mari sekapung. Berapa orang paling-paling common? 20 orang, 30 orang. 500 lah standard nasi dagang. Hari malam tamu kan nasi dagang biasanya. Mi goreng je, bihun goreng. Parok juga modal tu weh. Tu kata. Nabi kata bila berlaku kematian, bila Ja'far bin Abi Talib meninggal, Nabi kata isna'ut ta'am li ali Ja'far. Nabi pesan sahabat-sahabat lain, pakat bagi makanan rumah keluarga si mati tu. Kita dah keluarga si mati kena tanggung makan tak malam tu. Malam ni masuk sedap kat dah. Pergi pesan pula. Tahu tak? Jadi kalau kita nak kaji gitu, hak Nabi buat lebih baik. Hak Nabi buat lebih baik. Dah saya nak buat agak, silakan kita kata. Tak, kita tak boleh nak halang dah orang nak buat. Tapi kalau tanya, adakah Nabi buat, sahabat buat, imam-imam pak buat? Tak, kita kata. Tak. Nak acim dia kita kata. Tak.
Nisbah kepada Nabi tak boleh, nisbah kepada para sahabat tak boleh benda ni. Nak nisbah kepada imam-imam yang empat, termasuk Imam Syafi'i, kita tak boleh nak nisbah bab ni. Amalan ni mari lain. Kalau tanya orang je buat apa, dia tak tahu siapa je ajar mula-mula sekali, tak temu cari. Orang yang mula-mula sekali ajar, tak temu cari. Maka dah nak nisbah ke siapa? Ya, sekarang ni kalau amalan kita ni semaya jenazah, kita boleh nisbah Nabi aja. Tak, benda lagi. Kita kata ke bumi jenazah, kain kapang gini-gini, Nabi aja kita nisbah ke Nabi. Tapi bab tahlil kita nak nisbah siapa? Walaupun bacaan ni baik, ayat kursi kita baca, tapi kaifiat tu, kita nak kata benda tu boleh mendatangkan pahala dan boleh kita hadiah kepada si mati. Ni banyak benda-benda yang muskil kata. Tapi setakat ni kita tak pernah larang orang buat. Wallahi kita tak pernah larang. Hatta ahli keluarga adik-beradik kita tak pernah larang bab ni. Kita baru ni kita kena orang tahmah macam-macam kita. Dia kata kita larang orang benda larang pakai serban. Larang budak-budak kita pakai serban. Allah, kita kata bila masa aku larang tau. Larang orang baca kunut. Macam-macam tahmah yang dia beri. Kita kata setakat kita mengajar ni, kita tak pernah larang orang bab-bab ni. Hatta bab tahlil, walaupun kita dah buat, kita tak pernah larang orang buat. Tak, kadang-kadang kita mari surah sejik, sudah main syak, Tok Bila pun bisik, Sak, ni buat tahlil sikit Kita kata minta maaf. Okay, macam-macam kita buat alasan. Tapi kita kata jangan buat deh. Tak, buat kita bong surah ni. Tak sampai tahap tu. Cuma kita kata lebih aula tidak buat. Lebih aula tidak buat. Itu pandangan kita lah. Tak, hak nak buat sila. Jadi memang kalau ustaz dah tadi ustaz dah buat lah. Memang kita dah buat. Sebab kita patuh dengan prinsip kita. Kita akan buat amalan-amalan kait dengan agama, kait dengan ibadah ni, hak ada sandaran, baru kita buat. Kalau bab semayang ajak, benda ni khilaf. Hak ni kita cenderung pada pandangan semayang ajak ni sunat, boleh buat. Kita buat kalau semayang ajak. Semayang ajak afdal beramai-ramai ke? Afdal seorang-seorang. Hak Nabi tunjuk buat seorang-seorang. Tapi tempat kita ni pesen kita. Semayang ajak ni benda orang kata benda kalau tak buat ni memang tak belagangi mana lah. Oleh kerana benda tu ada sandaran, kita berani buat. Tak? Okay. Ada ustaz dalam Facebook kita tengok dia kata gini, dia kata sebenarnya Nabi lepas mayat dia dah baca doa macam kita baca doa tahlil panjang-panjang mana pula ustaz? Doa lain, zikir lain. Zikir Nabi buat. Tak. Kita acik debat kita nak ustaz tu kalau dia kata Nabi dah buat zikir lepas mayang. Zikir ada Nabi buat. Kita atas nama madrasah kita keluarkan saklar tentang zikir-zikir yang Nabi baca. Kita tak pernah tanya ke Nabi sudah mayang benda Nabi baca? Tak rajin ke kita tanya gitu? Kita zaman kita ngaji duk pondok ada terdetik perasaan tu. Benda sebenarnya Nabi baca. Tak? Kita sebab mula-mula kita masuk pondok, benda pertama wajib kita ngapa zikir-zikir lepas mayang ni. Hak zikir ramai-ramai kita baca ni, baca lah, siapa kemuncak dia ya latif ya, tak. Kita baca belaka dulu zaman duk pondok dulu sebelum pergi ngaji Yaman. Bila ngaji Yaman baru kita temu ni zikir yang Nabi baca. Kita tinggal. Tak, walaupun kita beramal lama dah ni, baca tehahnya. Baca apa ni? Amanar Rasul kita baca belaka kan. Hak zikir wirid penuh tu. Rupa-rupanya bila cek hak Nabi baca, tak banyak Nabi baca. Dan ada benda Nabi baca, kita tak baca pun. Hak tu masalah. Ada hak zikir dalam Sahih Bukhari lagi. Antaranya zikir tahlil Nabi. Tahlil Nabi ni panjang, bukan la ilaha illallah je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din. Walau karihal kafirun. Hak ni Nabi baca nak kali selepas mayang. Surah mana baca? Ada hak kita tahu, pondok di Kelantan, pondok Dr. Basit, situ baca. Sebab dia walik. Dia perkenal pondok dia. Bapa dah baca. Hak ni dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, sahih. Ke kita tak percaya ke sahih Bukhari, sahih Muslim? Hak Nabi baca. Nampak tak? Nabi baca sikit je tahlil. Mula-mula sekali astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah Nabi pula pendek je. Hanya astaghfirullah sahaja.
Ada setengah ulama benarkan kita nak tambah astaghfirullahalazim li wali walidayya walil mu'minin tak? Ada setengah ulama benarkan. Ada setengah ulama tak, straight baca segitu je. Nabi baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Ni awak kerahlah. Situ kita berlapar dada lah. Orang nak tambah sikit-sikit tak? Tapi afdal hak Nabi baca kita kata. Astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Situ je lafaz hak sahih. Adapun wa ilaika ya'udus salam hak tu tambahan dah kita kira. Hak tu ada tapi dhaif. Allahumma ajirna minan nar ni bukan 5 waktu Nabi baca. Ada dalam hadis tapi dhaif hadis dia. Tak? Nabi baca selepas maya subuh 7 kali, selepas maya garik 7 kali. Hak tu ada riwayat. Cuma dhaif riwayat dia. Hak sahih kita cerita hak sahih dulu. Sikit je. Mula-mula istighfar 3 kali. Lepas tu Allahumma antas salam. Lepas tu la ilaha illallah ni. Tahlil penuh dia. Tak? Lengkap. Lepas tu ayat kursi. Lepas tu 3 kul. Tak? Lepas tu zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nampak tak? Disudahi dengan la ilaha illallah pula, zikir la ilaha illallah pula. Hak tu hak Nabi baca. Antara benda yang khilaf sahih tapi khilaf baca kat mana? Ada kata baca sebelum salam, ada kata baca selepas salam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dalam bentuk doa. Zikir yang dalam bentuk doa. Hak tu kalimah doa yang Nabi baca. Cuma ulama khilaf, ada kata sebelum beri salam. Ada pandangan kata selepas beri salam. Nah. Hak tu ialah ada benda kita tinggal rasa tu sahaja. Kalau nak doa pun saat ni ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa yang jadi kita doa ni ada satu hadis. Ada satu hadis. Tak? Nabi pernah ditanya oleh sahabat, panjang lah ni. Ada kodak lagi merah kita. Takut habis kodak. Apa ni? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, manakah doa yang paling mustajab? Itu soalan sahabat. Ya Rasulullah, manakah doa yang paling mustajab? Nabi pun jawab 2 tepat. Pertama, di waktu tengah malam. Tak, masa tahajud kita qiyamul lail, itu waktu mustajab doa. Dan juga selepas sembahyang 5 waktu. Selepas sembahyang 5 waktu. Maka tak ada satulah mungkin tempat kita ni dianjurkan baca doa. Dianjurkan baca doa. Cuma ulama berkhilaf. Sama ada doa yang Nabi maksud ni sebelum salam ke selepas salam. Faham? Kita sendiri setakat kita ngaji, pandangan lebih kuat kita kata sebelum salam. Apa kata gitu? Sebab terlalu banyak hadis-hadis yang Nabi ajar kita doa-doa sebelum beri salam. Selepas baca tahiyat selepas baca selawat, beratah doa yang Nabi baca. Faham? Antaranya doa minta berlindung daripada Dajjal. Daripada 4 perkara tu. Fitnah kehidupan, fitnah kematian, azab kubur dan fitnah Dajjal. Nabi suruh baca doa bila ni? Sebelum beri salam. Sebelum beri salam. Nampak tak? Ada lebih kurang tak silap kita ada dalam 12 doa yang Nabi baca sebelum beri salam. Oleh kerana tu, setakat kita ngaji, pandangan yang lebih kuat dalam bab ni, berdoa sebelum salam. Berdoa. Berzikir selepas salam. Ini pandangan kita pakai. Dah lepas tu, boleh tak saya nak doa? Kita kata dah khilaf. Dan khilaf ni kita kira khilaf yang boleh berlapang dada. Orang nak pakai pandangan berdoa selepas mayang pun silakan kita kata. Cuma timbulnya doa ramai-ramai. Hak ni dibincang juga. Boleh tak doa ramai-ramai? Hak straight dia dakwi doa ramai-ramai. Ada. Contoh macam Saudi ke macam mana tak. Ulama-ulama dia straight. Dia kata Nabi tak pernah doa ramai-ramai gini selepas mayang. Tak? Maka dia kata tak payah. Itu pandangan dia. Nampak? Dah boleh nak pakai pandangan itu? Kita kata benda masalah sebab hak tu dia nak ikut betul-betul sebagaimana hak Nabi buat. Salah ke? Kalau ada seorang dia nak ikut betul hak Nabi buat. Hak Nabi tak buat, dia tak mahu buat. Salah ke tak salah kita kata? Tak salah. Tak? Cuma dia tak boleh melarang benda-benda yang dalam bab khilaf ni. Tak boleh larang orang. Contoh kita kata sana ya. Sebab ada sandaran lagi dalam bab berdoa selepas mayang ni. Maka kita kata orang yang nak berdoa silakan. Tapi bagi kita, pandangan kita, doa lebih paling mustajab adalah sebelum beri salam. Saya buat contoh gini sama-sama ke pelajar-pelajar pun. Kita pergi jumpa
Siapa? Jumpa menteri besar lah kita kata. Tak, kita buat lama dah, sebulan buat appointment ni, jumpa menteri besar. Bolehlah jumpa masuk bilik dia, sesama-se kita dengan dia. Sembang, cakap, dia tanya khabar gitu gini. Sudah sembang boleh setengah jam, kita pun minta diri. Tak? Baliklah kita. Balik di rumah, barulah kita teringat, Allah tak ingat minta projek lokang ke benda ke saat ni tak? Paling kurang tak? Boleh kok seprojek yang apa ni, beki jalan ke apa kan? Kita pun barulah WhatsApp balik dia. Ataupun WhatsApp PA dia. Mana lebih baik kita kata? Sama ada kita minta masa kita temu, ataupun masa kita balik dah. Dengan menteri besar ni. Masa temu lebih baik lah tak? Jadi begitulah kita kata umpamanya bila kita semayang dan berdoa ni. Maka doa yang paling mustajab kita mana? Dalam semayang ke luar semayang? Sebab dalam semayang ni kita temu Tuhan ni bukan dengan YB. Bukan dengan menteri besar ni. Bukan dengan adung mana-mana. Dengan Allah. Mintaklah apa sahaja. Maka dalam semayang ni lah waktu paling tepat kita nak minta dengan Tuhan. Kat mana nak minta dengan Tuhan dalam semayang? Kat mana tempat yang diizinkan, dibenarkan untuk kita minta? Hak tempat paling utama sujud. Tapi ada lagi tempat lain. Dalam qiyam kita boleh minta. Masa kita baca Quran, boleh minta. Tak? Sebab Nabi buat. Bila mari lalu ayat-ayat tentang syurga, Nabi minta syurga. Lalu ayat bab neraka, bab azab, Nabi minta berlindung dengan azab. Mana boleh berdoa dalam qiyam kita. Dan utama sekali doa hak kita baca dalam qiyam, baca tehah kita lah. Tehah tu doa. Kan? Kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Doa ke tak doa? Doa. Dalam qiyam. Dalam rakaat kita boleh doa. Ada tempat kita boleh doa dalam rakaat. Dalam iktidal kita boleh doa. Dalam sujud kita boleh doa. Nampak tak? Duduk antara dua sujud, hak tu doa yang paling perfect sekali yang Nabi ajar. Tak? 7 perkara Nabi suruh kita minta. Duduk antara dua sujud. Dan akhir sekali, kemuncak sekali kita nak mohon apa-apa permohonan selepas baca tahiyat sebelum beri salam. Selepas baca tahiyat sebelum beri salam. Nampak tak? Jadi kalau tanya pandangan kita, lebih afdal kita berdoa dalam semayang kita nak dibanding luar semayang. Jadi bolehlah dalam semayang kita tak bahasa Melayu. Hak tu khilaf. Sebab benda-benda tak kadang-kadang kita. Ya dah. Ada sebahagian ulama kata tak boleh. Ada sebahagian ulama mengharuskan. Cuma kita kata jangan kuat-kuat dengan orang sebelah. Kata nak bini dua lah, apalah kan. Tak, senyap-senyap. Boleh sebab sebahagian ulama mengharuskan boleh berdoa. Dalam bab doa boleh. Dalam bab doa. Jangan blebel pula natang ni sebelah. Berdoa diharuskan. Sebahagian kata boleh. Ada kata tak boleh. Kita sendiri kalau orang tanya tambah-tambah kita ni dok ngapa mana doa kan. Kita pakai pandangan hak kata boleh. Silakan untuk kita minta apa-apa sahaja. Lepas tu last kali kita nak sebut, paling panjang trik ni tak. Last kali kita nak sebut dalam bab berdoa dalam sujud, tak semestinya pada sujud terakhir. Tu betul. Hak ni banyak tempat kita tengok, khususnya bila sembahyang hajat. Bila dia akan baca doa sujud terakhir. Kita kata tidak menepati sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi sujud pertama lebih lama pada sujud terakhir. Sungguh. Hak Nabi ajar kita, sujud pertama lebih lama daripada sujud kedua, ketiga dan terakhir. Tiba-tiba kita yang pertama sekejap, yang kedua sekejap, hak terakhir setengah jam. Member asma. Belakang jangan. Kita eceh doa hak kita minta. Sujud pertama minta sujud kedua minta tak? Gitu lebih baik. Begitu lebih baik. Ya sekadar itulah. Wallahu alam. Kalau ada benda-benda yang berasa pelik ustaz ngajar, saya sebut benda hak saya ngaji. Tak? Cuma kita tak berbalah dengan orang. Dalam bab benda-benda khilaf hak kita boleh tebang, kita tebang. Tapi benda-benda hak kita berasa tak boleh pergi. Contoh dalam bab tahlil. Setakat ni minta maaf lah. Kalau ada orang minta benda memang kita tak buat. Cuma kita tak sampai tahap melarang orang nak buat. Sila. Kalau nak buat, kalau berasa gagah, berasa benda ni boleh jadi satu bahan, modal kita depan Tuhan, silakan. Saya sendiri, saya dah buat. Alasan saya, Nabi tak buat, sahabat dah buat, tabi'in dah buat, imam-imam yang 4 dah buat. Itu alasan kita.
Kena tanya orang hok je buat. Kita tak tahu. No, tu sahaja deh. Sekadar tu deh. Jadi jangan kata Ustaz Said larang kita buat. Kalau buat kita tak pernah larang orang. Kita tak pernah larang orang dalam bab ni. Cuma kita sendiri kita nak buat benda kita ngaji. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.